صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نصلي ونسلم على رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi kita bersama-sama pada malam ini untuk menyempurnakan pelajaran tafsir kita insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi pada surah Quraisy. Surah Quraisy Makkiyah wa ayatuha arba'ah. Surah Quraisy yang diturunkan di Makkah, ayat yang 4. Baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh kerana kebiasaan kaum Quraisy, yakni kebiasaan mereka berpergian pada musim sejuk dan musim panas, maka oleh kerana itu hendaklah kamu semua menyembah Allah Subhanahu wa taala, pemilik ataupun tuan kepada Baitullah ini, yakni Baitullahil Haram, yang mana dialah Tuhan yang telah memberi kamu makan daripada kelaparan, dan dia jugalah Tuhan yang telah memberi keamanan kamu daripada sebarang ketakutan. Alhamdulillah, kita dah bincangkan sebahagian daripada surah ini yang mana dapat kita ringkaskan surah Quraisy ini. Yang pertama sekali adalah untuk menyatakan tentang sifat-sifat mulia dan hebat kaum Quraisy, kalangan kabilah-kabilah Arab. Sesuai dengan namanya, dia memiliki kehebatan. Kemudian yang kedua,
tabiat atau kebiasaan budaya orang-orang Quraisy ini, mereka berdagang, berniaga. Ya, ini di dua musim Saif wa Syita, musim Syita dan Saif, yakni musim sejuk dan musim panas, yang mana perdagangan mereka ini dua negeri, sejuk di Yaman, musim panas di Dimashq, di Syam, di Syria. Dan surah ini menjelaskan perjalanan perniagaan bangsa Quraisy ke Yaman dan ke Syria berlaku dengan penuh aman, tanpa gangguan. Walaupun kalau kita baca dalam sejarah Arab Jahiliyah, So'alik ni ataupun Qati'ut Tariq dikenal sebagai lanun-lanun ni banyak. Tetapi walaupun dalam perjalanan dua tempat Yaman dan ke Syria ni banyak cabaran di kalangan lanun-lanun, tetapi perjalanan Rihlatas Syita'i wa Saif, musim sejuk dan musim panas, bangsa Quraisy ni aman. Tidak ada gangguan daripada lanun-lanun. Jadi Allah menarik perhatian kita dalam surah ini, melihat keamanan yang diberi oleh Allah, yang dijamin oleh Allah dalam perjalanan perdagangan mereka ke Yaman dan ke Syria ini adalah satu nikmat. Sebabnya ialah, jadi demikian kerana bangsa Arab Quraisy ini ataupun Arab Makkah, dia punya sum'ah ataupun nama baik, dia punya latar belakang sejarah itu diketahui oleh penduduk di sekitar, sekeliling Mekah dan juga di antara negeri-negeri yang berdekatan dengan Makkah, iaitu bangsa Quraisy ini ataupun bangsa Arab Mekah ini adalah bangsa yang terpilih. Anggapan orang di sekeliling Mekah, negeri-negeri yang berhampiran demikian, kerana antara sebabnya ialah peristiwa Ashabul Fil, tentera bergajah. Kisah tentera bergajah menyerang Mekah ini yang diketuai oleh Abrahah. Kisah ini tersimpan kokoh sebagai satu sejarah yang dibaca oleh penduduk-penduduk sekitar Mekah dan di sekelilingnya. Dan di situ mempamerkan bahawa bangsa Arab ini adalah bangsa yang memiliki hak tanah haram, yakni Baitullah, dan bangsa ini di sisi Allah sangat mulia. Ini memberi merit ataupun markah tambahan kepada bangsa Arab. Orang keliling dalam perjalanan ke Syria dan ke Yaman, tengok ini rombongan Quraisy, tak kacau. Sebab beranggapan bangsa ini adalah bangsa mulia, kerana dulu pernah dikacau oleh Abrahah, hancur. Dan sejarah ini meninggalkan kesan baik kepada bangsa Arab, khususnya Quraisy yang berpergian musafir berdagang antara Yaman dan Syria. Jadi itu perbincangan kita pada pertemuan yang telah lalu, menjelaskan tentang betapa hebatnya kedudukan orang Arab ini di dalam hati orang-orang yang berada di sekitar Mekah dan di sekeliling negeri Mekah. Okay. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menarik perhatian bangsa Arab, khususnya penduduk Mekah, khususnya lagi bangsa Quraisy. Ini adalah satu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat keamanan. Kemudian nikmat dia satu bangsa yang dihormati. Yang ketiga, ayat di hadapan menyatakan supaya Allah Subhanahu wa taala menuntut orang-orang Arab Mekah, falyabudu rabb hadzal bait. Fa itu al-fa'us sababiyah. Dah nyatakan nikmat besar yang Allah beri kepada bangsa Quraisy, Arab Mekah. Nikmat yang sangat berharga,
nikmat kekayaan, nikmat perniagaan, nikmat aman dan seumpamanya, nikmat bangsa yang dihormati oleh negeri-negeri keliling. Oleh kerana itu, falyabudu, maka dengan sebab itu terjemah dia, maka kamu wahai bangsa Arab Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah kamu menyembah Tuhan pemilik Baitullahil Haram ini. Kata Syekh Qutb dalam tafsir Zilal, falyabudu rabb hadzal bait, ialah satu peringatan Allah kepada bangsa Quraisy, wa huwa tazkir yastajisul haya fi qimatil bait wa asl hurmatihi fi hayatiha. Ayat ini, kata Syekh Qutb, mengingatkan bangsa Quraisy dengan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah itu, sepatutnya mengundang rasa malu dalam jiwa mereka kepada Allah, sebab mereka sangat bergantung kepada kegemilangan kehebatan Masjid Al-Haram ataupun Baitullahil Haram. Oleh sebab itulah, dengan ketinggian nilai Masjidil Haram, tanah haram, kehebatan Baitullah, Kaabah, dengan sejarahnya pernah dicuba diroboh oleh Abrahah, semuanya binasa, sepatutnya, kata Imam Syekh Qutb rahimahullahu ta'ala, lahir rasa malu, yastajisul haya, sepatutnya lahir rasa malu dalam hati orang-orang Arab Quraisy dengan nikmat yang diberikan ini, dan rasa malu, rendah diri kepada Allah itu mestilah diabadikan dalam bentuk falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah kamu menyerahkan pengabdian kamu sesungguhnya kepada Allah, Tuhan pemilik rumah ini, yakni Kaabah ini. Sebab sejarah Kaabah yang cuba diruntuhkan oleh Abrahah dan Syekh Qutb, wa ma kanat fi sa'ati syiddah wal qurbah talja'u illa ila rabbi hadzal bait wahdahu. Kamu kena ingat, wahai bangsa Arab Quraisy, dalam keadaan bangsa kamu, ayah kamu, datuk kamu ketika menghadapi tekanan, ketika diserang oleh Abrahah, keadaan terlalu genting, ingatlah wahai bangsa Quraisy, ketika itu pemuka kamu, pemimpin kamu, orang yang pertama memimpin kamu ini Abdul Muttalib, dia meletakkan pergantungan penuhnya kepada Allah. Dia tidak meletakkan pergantungan kepada alihah, Tuhan-Tuhan yang berada di Mekah, yang disimbolkan sebagai berhala besar di 4 penjara Kaabah, 4 penjuru Kaabah, Lata, Manat, Uzza dan Hubal. Abu Talib, Abdul Muttalib tidak menyeru nama Tuhan-Tuhan zaman jahiliyah yang disembah ketika itu. Padahal mereka menganggap bahawa Tuhan yang disembah berupa 4 berhala besar ini adalah perantara kepada Allah. Tuhan juga, tapi perantara, orang tengah. Tetapi di saat itu, kata Syekh Qutb menjelaskan, Abdul Muttalib tidak merujuk kepada berhala-berhala tersebut, terus kepada Allah. Ingatlah kamu wahai bangsa Arab, bila kamu senang, kamu mewah, diberi keamanan, kamu kenyang dan sebagainya, kamu boleh berniaga antara negara-negara dengan aman, kamu kena ingat balik sejarah datuk nenek kamu dalam kehidupan ini. Di saat senang atau di saat susah, mereka bergantung wahdahu lillah, terus kepada Allah, tidak melalui perantaraan Tuhan-Tuhan yang dianggap berkuasa. Saya kutub. Buktinya, ketika Abrahah memanggil Abdul Muttalib, beritahu dia Sayyidu Quraisy, ketua pemimpin Quraisy dan bangsa Arab Mekah, dia panggil datang ke kemah dia, beritahu, kami datang ni atas tujuan satu ya, untuk melanggar Kaabah.
Kami nak tukar Kaabah yang ada di Mekah ni, nak bawa ke Yaman, di Najran, supaya orang beralih buat haji di Mekah, tukar ke Najran. Itu mesej Abrahah kepada Abdul Muttalib. Dengan tegas Abdul Muttalib menjelaskan dalam pertemuan itu untuk dibaca, diingati oleh anak-anak cucunya Quraisy. Dengan tegas dia menyatakan di hadapan Abrahah, qala, beliau berkata, ana rabbul ibil wa inna lil bait rabban sayamna'u. Dia kata kepada Abrahah, wahai Abrahah, unta-unta dan kambing-kambing aku yang dicuri oleh tentera kamu, akulah tuannya. Ana rabbul ibil. Balik, pulang ke balik. Itu milik aku tuannya, aku sahib. Adapun, kata Abdul Muttalib, hadzal bait, rumah ini, dia tunjuk Kaabah, rabban sayamna'u. Kau buatlah suka hati kau, yang akan jaga rumah ni, Kaabah ni, ialah rabban huwallah sayamna'u. Dia akan menggagalkan percubaan kamu. Kau dia kau lah. Tahun 9 lah. Saya khabar ni rumah ni, Baitullah ni bukan saya punya, Allah Ta'ala punya. Kau ada kau lah, kau nak langgar kau apa kau berdepan nama dia. Jelas dari segi tauhid, tuan-tuan, dari segi akidahnya dalam hidup ni, sama ada di suasana kita tenang, damai, ataupun dalam keadaan getir, genting, kita jangan lari daripada pergantungan hanya kepada Allah dulu. Nombor satu. Ini yang terbukti, yang dipraktikkan oleh Abdul Muttalib ketika Abrahah datang melanggar Kaabah. Tetapi tuan-tuan, kata Syekh Qutb, walakin inhiraful jahiliyah la yaqifu inda mantiq. Tetapi sifatnya jahiliyah yang ada dalam kehidupan manusia ni di sepanjang zaman, dia inhiraf, dia lari daripada petunjuk Allah, lari daripada wahyu, lari daripada kebenaran. Cakap macam mana pun, beritahu macam mana pun jahiliyah ni, dia tetap engkar terhadap kebenaran yang ditawarkan kepadanya. Wala yasubu ilal haq. Dan jahiliyah ni di mana-mana tempat, di mana-mana zaman berlaku, jahiliyah ni katanya menolak tauhid, menafikan syariat, menolak wahyu, menolak hadis Rasulullah untuk dihukum dalam kehidupan. Itu jahiliyah. Kata Syekh Qutb, jahiliyah ni di mana-mana zaman, di mana-mana tempat, dia kekal dengan identitinya, la yasubu ilal haq. Dia tidak akan terima kebenaran. Pusinglah ke mana, dia tak akan terima. Dia nak, kata orang ni 9, dia nak bajak dia lalu. Idea orang tak pakai, walaupun benar. Itu sifat jahiliyah. Kata Syekh Qutb mengurai ayat ini. Wala yarji' ilal ma'qul. Dan dia tidak akan terima pandangan-pandangan yang bersifat rasional. Bagi dia apa yang dia nak, dia akan buat. Ini sifat jahiliyah. Dan inilah yang dihadapi oleh Abdul Muttalib berdepan dengan keangkuhan Abrahah Al-Habashi. Dia kata, ini rumah bukan aku punya, Allah Ta'ala punya. Kau nak lawan, lawan Allah Ta'ala, dia akan lawan kau boleh. Ya? Itu yang berlaku. Ini maksud, kata Syekh Qutb, falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan ini. Maksudnya kehidupan ini perlu diletakkan di dalam acuan agama yang asalnya tauhid, la ilaha illallah. Tapi manusia ni bila dia berkembang, bila dia maju, bila dia cerdik, dia panjang kait kan, macam-macam dia tafsir, dia takwil, ikut kehendak dia. Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala menyebut falyabudu rabb hadzal bait. Maka wahai Arab Quraisy, hendaklah kamu sembah Allah. Sembah Allah di situ, kata Imam Ibn Katsir, ialah thumma arsyadahum ila syukri hadhihi an-ni'mah al-'azimah.
Pengabdian tunduk kepada Allah yang disuruh dalam ayat ini, kata Ibnu Katsir, ialah Allah menuntut supaya nikmat yang turun mencurah-curah kepada kamu wahai bangsa Arab, bangsa Quraisy, yang disebut kemuliaan kamu di semenanjung tanah Arab, naklah kamu syukuri. Terima kasih ke Allah Ta'ala. Pemana tuan-tuan? Ini satu nikmat yang agung, nikmatun azimah, dia kata. Nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kamu, naklah kamu sentiasa syukur. Falyabudu, di situ kata Ibnu Katsir, naklah kamu sentiasa bersyukur menerima nikmat yang Allah taburkan di Makkah, khusus kepada bangsa Arab, yakni suku Quraisy. Oleh kerana itu, kata Ibnu Katsir, falyuwahhiduhu bil ibadah, naklah kamu benar-benar mentauhidkan Allah. Artinya dalam hidup ni, apa percaturan, perkiraan, pertimbangan, sistem undang-undang, naklah akur di bawah kehendak aturan syariat Allah. Itu makna syukur dalam konteks yang lebih luas. Falyabudu rabb hadzal bait falyuwahhiduhu bil ibadah. Seluruh kehidupan kamu mestilah diletak di bawah acuan agama, di bawah acuan syariat yang asasnya, paksinya ialah aqidah la ilaha illallah. Itu maksud kata Ibnu Katsir. Dalilnya Allah berfirman, innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baladati alladhi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. An-Naml ayat 91. Statement Ibnu Katsir ini disokong oleh ayat Al-Quran surah An-Naml ayat 91. Hanya saja Nabi menyebut, dirakam oleh Allah, aku diperintahkan oleh Allah supaya menyembah Tuhan pemilik tanah ini, yakni tanah haram, yakni Makkah, alladhi harramaha, yang dijadikannya tanah haram, yakni Baitullah, walahu kullu syai', dan di tanah haram ini Allah lempahkan segala nikmat yang diperlukan oleh penduduk Makkah. Dan kemudian kata Nabi, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan oleh Allah supaya sentiasa merealisasikan, melaksanakan tuntutan sebagai manusia yang sentiasa patuh kepada perintah Allah, an akuna minal muslimin. Ini menurut tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala alaih. Seterusnya tuan-tuan, berkata Imam Tahir bin Ashur menjelaskan perjalanan orang-orang Arab Quraisy ke Yaman dan ke Syria, disebut rihlatas syita'i was saif. Kata Imam Tahir bin Ashur, perjalanan mereka melalui bulan-bulan yang tertentu, yakni bulan yang ada padanya cuaca sejuk dan ada padanya cuaca panas. Imam Tahir bin Ashur kata, dikenali musim-musim yang ada di tanah Arab, khususnya musim panas, dia kata as-saif thalatha ashhur. Musim panas di tanah Arab, dia kata terbagi 3 peringkat. Kita tengok tuan-tuan, ulama-ulama dulu di samping dia menafsirkan Al-Quran, dia juga menceritakan tentang suasana geografi ya, yang ada di tempat tersebut. Jadi menunjukkan kita, ulama-ulama dulu menguasai disiplin ilmu yang berbagai-bagai kan? Taklah macam kadang-kadang berlaku hari ini sebahagian labai ni dia hanya tahu ilmu labai je, ilmu alat yang lain dia tak kisah kan, dia syok sendiri je kan. Labai ni mesti menguasai disiplin ilmu yang lain, baru dia real duduk dalam konteks masyarakat yang berpelbagai, yang budaya yang berbagai-bagai.
Tahir bin Ashur. Dia kata as-saif salasa, musim panas di tanah Arab ada 3 peringkat. Yang pertama, walladhi yusammihi ahlul Iraq wa Khurasan, orang Iraq dan Khurasan namakan musim panas ni pertama Rabi' ni tuan-tuan musim bunga lah. Musim bunga ni tak sejuk, tak panas. Cuaca dia macam tempat kita lah, dalam 30 darjah Celsius. Itu Rabi'. Juga kategori dia musim panas, saif. Yang kedua, wayalihil qis. Qis ni dia kata di antara 3 bulan musim panas ni, qis ni yang paling panas. Kalau di Saudi sampai 50-52 darjah Celsius. Kalau enggak, belum. Ya, topik kita ni baru 35 dah haru dah kan. Dia 50-52 atau 51. Itu dipanggil saif, musim panas, tetapi saif al-qis, kata Imam Tahir. Dan selepas qis, musim panas ni, datanglah yang ketiga, wayalihi al-kharif. Kharif ni sejuk sikit pada musim panas. Dia pusing itu. Nak masuk musim sejuk. Dan selepas kharif inilah datangnya wayalihu syita, datanglah musim sejuk selama 3 bulan. Ini pendapat daripada Imam Tahir bin Ashur. Imam Tahir bin Ashur ni antara ulama-ulama yang mula-mula menceburkan perbahasan Islam ni dalam sudut maqasid syar'iyyah. Para jamaah yang dirahmati Allah, surah ini dia berkait rapat dengan surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sebab kita kata tadi, kisah ashabil fil ini menyebabkan lahirnya pandangan tinggi orang-orang di sekitar tanah Arab terhadap bangsa Arab. Seperti yang kita kata tadi, kesan daripada pelanggaran tentera bergajah, nama dan identiti bangsa Arab tinggi di pandangan manusia yang berada di sekitar Mekah. Dan inilah yang disebut oleh Allah dalam surah Ankabut ayat 67. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafun nasu min hawlihim. Al-Ankabut 67. Tidakkah kamu saksikan, wahai Muhammad, wahai manusia, wahai orang-orang Arab, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kami jadikan haraman, yakni Ka'bah, aminan, lahirlah ketenangan, keamanan di tanah air kamu dan juga perjalanan kamu dengan sebab haram, yakni Al-Ka'bah. Dan kesannya dapat kamu saksikan, wa yatakhattafun nasu min haulihim, manusia datang berduyun-duyun daripada setiap pelosok bumi ini datang mengerjakan haji. Itu kemuliaan tanah haram, ya. Allah mengingatkan supaya orang Arab, bangsa Arab, Quraisy, daripada dulu zaman Rasulullah sampailah hari ini, kena banyak-banyak terima kasih dan mensyukuri nikmat ini. Tengok manusia datang min fajjin amik, daripada seluruh pelosok dunia datang mengerjakan haji di tanah haram. Padahal bukan ada yang menarik di tanah haji, di tanah haram ni, di Mekah ni. Wadin ghairi dzi zar'in, lembah yang kering kontang, kering, tak ada nikmat apa-apa, panih, sosak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini,
Aku menjadikan haram, yakni Makkah, dan padanya ada Kaabah, yang menyebabkan manusia datang berduyun-duyun, tidak berhenti-henti sepanjang tahun ke tanah Arab sejak dulu sampailah hari kiamat. Ini pesan daripada perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Nabi Ibrahim dan anaknya alaihissalam Ismail selesai membina Kaabah, maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim azzin nas lil hajj. Wahai Ibrahim, kamu seru, kamu panggil manusia seluruh pelosok bumi ini untuk mengerjakan haji. Nabi Ibrahim kata, wahai Allah, suara saya ni bagaimana sampai kalau laut? Allah Ta'ala kata, azzin nas, kau panggil. Wal balaghu minni, yang menyampaikan suara panggilan itu bukan suara kau, aku yang sampaikan. Panggilan Ibrahim inilah tuan-tuan yang disuruh ayuhan nas addal hajj, tunaikan haji. Panggilan ini tuan-tuan kekal sebagai wave di udara sampai hari kiamat, menarik orang manusia di seluruh pelosok bumi untuk mengerjakan haji di tanah haram, di Kaabah ini. Allah kata ini kemuliaan, patutnya kamu ucap terima kasih banyak-banyak, bersyukur banyak-banyak, jalankan dakwah ni, jadi pemimpin kepada umat manusia, bawa dakwah ni, perbetulkan umat Islam seluruh dunia. Tapi apa yang kita dapati sekarang tuan-tuan, di Arab Saudi sekarang ni gelanggang perebutan kuasa antara anak-anak kerajaan Saud, ya. Malik Salman dah nak digantikan oleh anak, lagu perebutan kuasa, kan? Tetetan dari perebutan kuasa itulah, tuan-tuan baca dalam akhbar dulu, tengok macam mana salah seorang wartawan yang rapat dengan kerajaan Arab Saudi, rapat dengan Malik Salman dan anak dia Muhammad, ditembak di Turki lalu dibunuh. Kemudian jasadnya dihancurkan menggunakan asid yang paling kuat, tak jumpa jasad. Jamal Khashoggi berlaku perebutan, dah lupa dah senang lama, dah lupa ke Tuhan. Allah ingatkan Quraisy ni, ingat ni, nikmat tanah haram, nikmat Kaabah ni, jangan lupa. Dah lupa. Jadi yang terbaru ni dalam berita disebut Ketua Intelijen Arab Saudi yang tidak memihak kepada Muhammad bin Salman dibunuh di Amerika, di New York. Hari ini maklumat ke ujung tangan ni tuan-tuan kan, buka internet tu jumpa lah kan. Bunuh. Dan berlaku penangkapan kepada keluarga diraja untuk dia mendominasi kuasa untuk naik takhta. Ditangkap kerabat diraja Saudi, lebih kurang 200 orang disumpat dalam penjara, termasuklah kerabat raja yang bina menara yang paling tinggi di dunia sekarang, Putra Talal, pun sedang ditahan. Jadi dah mengepet ni jam tuan-tuan ya. Nabi dulu turun di Mekah, bina di Madinah, memimpin dunia, tapi orang Arab Saudi ini mengepet-ngepet, berebut kekayaan untuk jadi raja. Ini lupa lah ni. Ini semua susunan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan kan. Sebab kalau tak ada tadafuq, pertembungan antara manusia ni, tak berlaku kiamat. Jadi sunnah tadafuq ni, sunnah perlawanan antara manusia ni adalah sunnatullah. Ya, itu menunjukkan ke kita dalil-dalil dan tanda-tanda serta bukti lahirnya Imam Mahdi semakin hampir. Nabi sebut akhir zaman sebelum Mahdi lahir, kerabat ataupun pemerintah yang memerintah Saudi ataupun Makkah akan bercakaran,
Kita dokek dah tu. Kita sebagai umat ni meneliti tengok kan. Mereka sudah lupa hilang pedoman. Sebab kaya minyak paling banyak di Saudi kan. Tapi salah guna Akhirnya menimbulkan permusuhan. Sepatutnya Imam Ibn Katsir kata tadi, kemuliaan daripada haram, daripada tanah Mekah yang Allah ciptakan ini menyebabkan kamu syukur, insya melaksanakan ibadah, pengabdian, ketaatan, laksanakan dakwah, pimpin dunia ni, umat Islam ini. Tak, apa yang berlaku di sebaliknya. Jadi peringatan ini sudah diabaikan. Siapakah Allah ini perintahkan oleh Allah, falyaqudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tuhan yang kamu dituntut supaya bersyukur dan menyembahnya dengan sebenar-benar ibadah, dan kamu bersyukur dalam kehidupan kamu dalam apa juga segi terhadap nikmat yang telah dicurahkannya kepada kamu. Oleh kerana itu kamu kena faham, kata Allah Ta'ala, dialah Tuhan yang kamu sembah, at'amahum min ju'. Dia yang memberi kamu rezeki makan, dapat makan mewah, selamat daripada kelaparan. Dan inilah di antara doa yang disebut oleh Nabi ketika hidup baginda sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Qala Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhujin. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Nabi, aku mohon berlindung denganmu daripada kelaparan, kebuluran. Fa innahu bi'sad dhajij. Sesungguhnya kebuluran ini antara seksa yang sangat dahsyat. Doa Nabi. Sebab kita tengok tuan-tuan, barakah doa Nabi ni kekal di tanah haram di Mekah. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini juga berkait dengan minta supaya mewah, kenyang, tak lapar penduduk Makkah dan semenanjung tanah Arab ini berkat daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah rakam doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat. Al-Baqarah ayat 126. Doa Nabi Ibrahim yang Allah rakam dalam Al-Quran. Wahai Tuhanku, jadikanlah hadza baladan, negara ini, yakni Makkah dan sekitarnya, aminan, aman, tenang. Warzuq ahlahu minas samarat, dan kurniakanlah nikmat rezeki yang berupa buah-buahan yang melimpah-limpah. Ini kesan doa, tuan-tuan. Asarut doa. Doa ni penting, tuan-tuan. Syariat ditunjuk oleh Nabi, doa. Minta umat ni supaya jangan beri kelaparan, beri kenyang, khusus di tanah Mekah, tanah haram. Begitu juga Nabi Ibrahim mendoakan tanah haram supaya aman dan melimpah dengan rezeki serta buah-buahan. Oleh kerana itulah kekal sampai ke hari ini kita tengok mewah buah-buahan kan yang ada di sana, anggur, limau, apple, besar-besar buah sana, tuan-tuan. Di Tenggala, tanah-tanah padang pasir, turap tanah tanam hidup. Kita tanam apple tak hidup. Ada buah, kecil je buah kan. Sana besar-besar, tuan-tuan. Padahal suhu dia panas. Kalau kita nak ambil contoh, tempat kita ni panas, apple tak sesuai, ke Makkah, di Arab Saudi tu lagi panas. Tapi buah-buah dia subur. Buah-buah dia segar. Sayur-sayur dia, Allah Akbar. Ini berkat daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tanah Mekah dan haram ini. Dan inilah nikmat yang ditunjukkan oleh Allah apabila manusia beribadah dan mensyukuri nikmat, at'amahum min ju', dia akan melimpahkan rezeki, kamu boleh makan tanpa kebuluran, wa amanahum min khauf, dan dia jugalah Tuhan yang menyebabkan kamu aman, tenang daripada sebarang ketakutan, sebarang ancaman, tenang. Maksud dia, tuan-tuan, dua perkara ni. Rezeki dengan tenang bahagia hidup ni kerja Allah Ta'ala. Itu dia nak simpulkan di situ. Pasamah elok dia jamin dua benda ni, kata Allah Ta'ala. Waktu ibadah kau bersandarkan ilmu dan faham,
Bukan ikut-ikut. Setiap amal ibadat yang kita buat itu berdasarkan ilmu kita buat. Lahirnya sifat syukur daripada ibadah itu, aku jamin 2 perkara ni, kata Allah Ta'ala. Apa dia? Selamat daripada kelaparan, yang ini nikmat melimpah. Yang kedua, selamat daripada ancaman ketakutan. Jadi tuan-tuan, maksud dia kesimpulannya aman. Aman ni kita tak ada dabik dada. Kita punya security, kita punya tentera kuat sebab kita aman, tenang. Bukan. Yang beri ketenangan ini ialah keamanan ini, melimpahnya rezeki yang tak putih-putih adalah Allah, disebabkan ubudiyah, perhambaan. Falyabudu rabb hadzal bait. Simbol yang ditunjuk di situ ialah ibadah. Atas nama ibadah ni tuan-tuan, darajat kita diangkat, dimuliakan, diberi kemewahan, diberi nikmat. Dan atas ibadah ini juga lah Nabi SAW diangkat ke langit. Bukan atas nama Muhammad, bukan atas nama Nabi, bukan atas nama Rasul. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang mengangkat abdihi, hambanya. Dia tak sebut rasulihi, tak. Dia tak sebut nabiyihi, tak. Dia tak sebut habibihi, gelar Rasul, tak. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang mengangkat hambanya. Ulama-ulama tafsir membahas bi'abdihi, di situ maksudnya ialah ubudiyah. Makam yang paling tinggi yang dicapai oleh seorang hamba ialah makam ubudiyah, perhambaan. Jadi di atas asas inilah Allah Ta'ala menarik perhatian orang Arab dan orang Islam seluruh dunia. Falyabudu rabb hadzal bait. Betul-betul sembah Allah Ta'ala ni, jangan main-main, jangan berlakon-berlakon. Kan, depan cakap nak Islam, belakang cakap lain, belakang buat kerja lain. Jangan. Falyabudu rabb hadzal bait. Sebab waktu pengabdian ini Allah jamin 2 perkara tadi. Apa dia? Nikmat yang melimpah ruah, kamu takkan kebuluran. Yang kedua, kamu akan aman. Ini adalah kerja Allah Ta'ala, ya? Bukan kepandaian kita. Kepandaian Allah beri, sebab Allah cipta. Jadi asas kepada sebab-sebab datang ni adalah ibadah, didorong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan daripada surah ini, tuan-tuan, Allah suruh kita beribadah, syukuri nikmat ni dalam bentuk ibadah. Benda Allah jamin segala rezeki dan keamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menyatakan kesimpulan kepada ayat ini, tuan-tuan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahawa nikmat yang dicurahkan kepada kita terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat yang aku bagi kepada kamu, kata Allah Ta'ala, tak terhitung banyaknya. Oleh kerana itu, di antara nikmat a'zamuha min a'zamiha hadhihi ni'mah, nikmat yang paling besar yang aku beri kepada kamu, kata Allah Ta'ala, yang kamu naklah bersyukur, ialah ni'matul iman. Kita ada dalam masjid hari ini, tuan-tuan, sebab iman kita. Kita beriman. Ini dah diajar oleh Rasulullah. Kita menghidupkan masjid kita dengan iman. Yang kedua, nikmat yang besar yang Allah beri ialah al-amnu wal ghiza. Nikmat iman. Yang kedua, nikmat aman. Yang ketiga, nikmat kehidupan yang melimpah ruah dengan berbagai-bagai nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana zalumun kafar. Kalau kamu nak hitung nikmat aku yang aku anugerah kepada kamu terlalu banyak, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya manusia itu la zaluman. La ni huruf takkid. Takkid digunakan pada kalimah menunjukkan kalau zalim, Allah beritahu manusia ni sangat melampau sifat zalim dia. Itu sifat yang Allah beri kepada gambaran manusia. Kafar, kafar juga sirah mubalawah, sangat tebal sifat kufur dia. Sebab dalam bab ingat nikmat Tuhan ni banyak salah guna. Nikmat ni salah guna banyak, tuan-tuan. Malaysia ni kalau ikut hasil minyak, tuan-tuan, Malaysia lah, sejak kita jumpa minyak di Malaysia lah, di Malaysia ni sudah boleh buat pendidikan percuma daripada sekolah tadika sampai universiti.
Tapi tak dapat baik. Apa sebab? Duit tu tinggi. Nikmat banyak. Pergi tempat lain. Tak apalah kan. Nak cerita, kita lupa nikmat ni Allah bagi. Supaya kita sedar nikmat yang Allah beri kita ni melimpah-limpah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingat kat kita, nikmat makanan yang mewah, yang melimpah-limpah yang Allah beri kat kita ni, Allah kata falyanzurul insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia sentiasa menilai, tengok, analisa makan yang dia makan tu. Makan kita makan tu Allah suruh fikir kita daripada mana datang itu. Inna sababnal ma'a sabba. Daripada mana datang proses kejadian tumbuh-tumbuhan. Allah heret perhati kita. Makanan yang kamu makan tu daripada mana? Hujan yang kami curahkan di bumi, kata Allah Ta'ala. Summa syaqqaqnal arda syaqqa. Setelah hujan tu turun, bumi merekah pecah tumbuh-tumbuhan dan pertanian yang kamu tanam. Fa'ambatna fiha habba. Maka dengan itu tumbuhlah biji-bijian, biji-bijian, padi, gandum, barley dan sebagainya. Allah nak tengok perhatian ni, nikmat Allah bagi. Sampai kita kan buah-buahan mewah, tuan-tuan. Makanan mewah. Kau ingat tu Allah kata aku yang bagi kamu tu. Wa 'inaban wa qadba. Kalau di belah sana buah inab, anggur. Dia punya kukus sebelum puasa, tuan-tuan, kat Saudi tu. Allah ingatkan ini adalah hasil nikmatku. Wa qadba, dan sayur-sayuran. Wa zaitunan wa nakhla, buah zaitun, buah kurma. Macam kita ni manggih, lansik, durian kan, buah duku, macam-macam lah, pisang. Mau lempah-lempah nikmat. Allah ingatkan itu adalah hasil daripada arahan dan ciptaanku. Wa hadaiqa ghulba, lahirlah kebun-kebun yang subur. Hari ni kita dah biasa dengar kan, dampak pertanian ni dah jadi satu slogan. Pertanian adalah satu perniagaan. Mewah dah maksud dia, dah boleh jual laku, apa sayur pun jual laku. Wa fakihatan wa abba, lahirlah buah-buahan yang mewah. Wa abba, rumput-rumput yang subur. Tengok tuan-tuan, Allah menarik perhatian kita. Bukan percuma datang terus, Allah yang cipta. Maksud dia gitu. Mata'al lakum, itu adalah untuk kesenangan kamu wahai manusia. Wali an'amikum, untuk makanan binatang-binatang ternakan kamu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita nikmat aman sejahtera ni. Kalau kita tengok jalan di luar negara, tuan-tuan, kita balik ke Malaysia ni, terasa aman di Malaysia ni, tuan-tuan. Ya. Kita pergi ke negeri Arab ni, tuan-tuan, kan comel. Ya. Apa lagi kalau kita pergi Singapura, lain comel kan. Macam kalau nak tangkap biasa kan. Balik Malaysia kita aman, tentram. Ini adalah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kemudian iman mereka tidak diselaputi oleh perkara-perkara syirik yang kabur ataupun perbuatan zalim, maka bagi mereka ini yang benar-benar beriman beribadah, untuk mereka ini Allah Ta'ala kata satu jaminan, lahumul amnu, Allah turunkan keamanan, wahum muhtadun, dan Allah turunkan hidayah. Dalam firman yang lain dalam bab nikmat keamanan kesejahteraan ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kehebatan kemakmuran negeri Sabah yang diperintah oleh seorang perempuan yang bernama Balqis. Siru fiha layali wa ayyaman aminin. Surah Sabah ayat 18. Dalam kisah Sabah ni, tuan-tuan, Puteri Balqis ni, dalam tafsir Ibnu Katsir disebut, ketika kerajaan Sabah diperintah oleh Balqis, pohon kurma tumbuh subur di sepanjang daripada Hadramaut tu sampai ke Makkah. Sepanjang jalan tu pokok kurma, rimbun, aman. Allah rakam dalam Quran, siru fiha layali wa ayyaman amin. Kamu berjalan di sepanjang jalan ini di zaman pemerintahan Balqis tu, Allah Ta'ala kata kamu akan nikmati perjalanan yang aman, yang tak ada gangguan. Aman tu di mana-mana? Allah Ta'ala kata daripada aku. Ingat, falyabudu, na'ala kamu sembah aku elok-elok. Kemudian yang ketiga, kekalnya nikmat dan kekalnya keamanan ini
innama yakunu bisyukriha, ialah pertaruhannya syukur. Aman ni tuan-tuan berkait rapat dengan sifat syukur. Jadi naklah dijelaskan dalam kefahaman hidup kita ni, syukur dalam hidup ni dalam berbagai aspek ni macam mana pelaksanaannya, implementasi dia. Itu kena jelaslah. Syukur dengan nikmat, syukur dengan pangkat, syukur dengan duit, syukur dengan kuasa, syukur dengan apa yang Allah bagi ni. Ada sifat syukur yang jelas antara kita dengan Allah terhadap nikmat tu. Jadi adanya imbalan sifat syukur ini, maka Allah bayar dengan nikmat aman. Di samping wazalika bi ikhlasil ibadah wa ta'atih, ikhlas beribadah. Ikhlas apa makna tuan-tuan? Anta'budallah ka'annaka tarah. Kau sembah Allah, kau buat baik, kau amal ma'ruf nahi munkar, kau bersedekah, kau infak fisabilillah, buat dakwah dan sebagainya, seolah-olah kau nampak Allah Taala. Wa illam takun tarah, kalau kau buat ibadat yang disebut tadi tak nampak Allah, yakinna fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat amal kamu. Atas asas ini kita beramal, buat. Ini yang menyebabkan kekalnya keamanan, ya. Firman Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladhina irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Allah berfirman, sesungguhnya janji Allah kepada orang-orang yang beriman itu ialah dengan syarat kamu melakukan amal soleh yang sebenarnya dikatakan ibadah yang ikhlas tadi. Dengan sebab amal soleh ibadat yang ikhlas inilah la yastakhlifannahum fil ard, kamu aku lantik menjadi khalifahku di bumi ini. Apa dia khalifah? Khalafa yakhlifu khalaif khalifatun. Khalifah ni tuan-tuan bahasa pengganti Allah memerintah di bumi ini, Allah delegate kepada manusia. Itu mana khalifah. Tapi khalifah di tanah Melayu ni macam mana orang mana? Itu persoalan kita kena timbulkan balik. Cukup tak sifat khalifah yang dikenakan oleh Allah di tanah Melayu kita ni? Itu kena tanya. Sebab kita baca Quran, Allah janji la yastakhlifannahum, aku pasti akan mengangkat kamu sebagai pemimpin khalifah di tanah air ini, di bumi ini, seperti mana kami telah melantik orang-orang yang sebelum kamu. Dan waliyumakkinanna lahum dinahum, kami teguhkan kedudukan agama dan keimanan mereka, alladzina irtada lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, maka selepas itu hilang ketakutan, lahirlah keamanan dan tenang. Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'an, sifat mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah dan menjauhi sebarang bentuk perbuatan syirik. Dan yang ketiga, yang keempat, syukur, anna syukra hadhihi ni'am. Syukur ni tuan-tuan, mengimplementasikan sifat syukur ini, dia kata adalah bil qalbi, pertama sekali dengan hati. Hati kita melihat ini nikmat Allah, itu penting. Karena ini dalam tauhid, man arafa rabbahu faqad arafa, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Dia akan lari ke sini. Siapa yang kenal diri dia, dia akan kenal siapa Allah. Dia kenal diri dia hamba yang iftiqar, bergantung kepada nikmat Allah. Nampak ini nikmat Allah, ni qalb, ni kerja hati. Terasa ni nikmat Allah. Ya. Kemudian dengan hati, wal qaul, perkataan. Jaga elok-elok cakap. Jangan gunakan perkataan ni untuk jatuhkan orang, untuk permusuhan, untuk melaga-lagakan orang, untuk cari jalan-jalan yang tak elok. Jangan. Tunjukkan sifat syukur kepada nikmat ni dalam bentuk perkataan, kemudian wal fa'li, bil fa'li, dalam bentuk perbuatan. Kita kadang-kadang kita tengok orang, sebahagian manusia kadang-kadang cakap enak agama tapi kerja perbuatan kontra, tak mau perbetulkan kesalahan itu. Hati dia kita tak tahu, tapi perbuatan, perkataan dia nak, tapi perbuatan dia kontra, tak mau. Hati, mulut dengan perbuatan naklah selagi sebagai tanda syukur. Oleh kerana itu akhirnya dia kata, wa dhihab hadhihi ni'am innama yakunu bil ma'asi wal dhunub. Hancurnya nikmat keamanan, nikmat rezeki, nikmat ketenteraman, nikmat kesatuan, perpaduan ini, dia ada sebab
yang menyebabkan dia runtuh dan hancur. Apa dia? Bil ma'asi wal zunub, dengan sebab meluasnya perbuatan dosa dan maksiat. Hari ini tuan-tuan, sebagai seorang Muslim umat Muhammad, dengan siapa saja tuan-tuan, kalau salah kita kena kata salah, betul kita kena kata apa? Betul. Walaupun sahabat ni besar baku, salah tetap salah. Ukuran salah betul ni apa? Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jangan kembali kepada grup kita, semua betul kan? Kembali. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Bila kamu bertelingkah, berselisih faham dan tengok betul apa salah lobai ni, apa ni sipulan-sipulan ni, balik tengok ciri-ciri yang ada dalam Al-Quran. Farudduhu ila Allah, kembali kepada Quran, tengok hukum. Topik kita ni tuan-tuan, bersepah ahli ilmu, ulama, orang yang hafal Quran, orang yang mahir empat mazhab, bukan seorang ada, bersepah dalam Malaysia ni, ulama. Itu sebab tuan-tuan guru pesan kat kita, mengaji ni kono ramai guru, banyak guru mengaji, jangan guru kat seorang ya. Pasal kita hendak, padahal guru lain lebih hendak. Mengaji ni dengan guru yang ramai, tak apa. Tengok Imam Syafi'i tuan-tuan, dia pada Gaza, Palestin, pergi ke Mekah, dia timbul ilmu habis, ilmu ulama Mekah, dia pindah ke Baghdad, pusat ilmu, habis ilmu ulama Baghdad, dia pergi ke Mesir, timbul ilmu ulama Mesir, habis. Banyak guru. Sebab apa tuan-tuan? Kita nak supaya apa yang kita pegang ni, kita dapat pastikan dia tidak terpengaruh dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan nikmat, iaitu dosa dan maksiat. Oleh kerana itu, perhatian elok, Allah Ta'ala ingatkan kita, alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar jahannama yahsulunaha wa bi'sal qarar. Ayat 28-29 surah Ibrahim. Tidakkah kamu lihat bagaimana perlakuan, perbuatan, perangai orang-orang baddalu ni'mat Allah, gunakan nikmat Allah, gunakan pada jalan maksiat, dan perbuatan itu masuk dalam perbuatan kufran, perbuatan kufur. Kemudian wa ahallu qaumahum darul bawar, maka halallah, layaklah mereka itu dihancurkan oleh Allah, jahannama yahsulunaha, dan mereka dicampakkan dalam neraka jahannam, wa bi'sal qarar, itulah tempat kembali yang sangat bodoh, tak elok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, surah ni walaupun pendek tapi mesejnya sangat jelas, terang, supaya kita benar-benar memahami ibadah ini adalah asas untuk manusia ini selamat daripada sebarang bahaya, dan satu jaminan, ibadah ini satu jaminan untuk kekalnya nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala